apabila terpotong keluput mata, maka biji mata jadi nyata. Maka tak wajib basuh pada biji mata. Walaupun dia zahir, walaupun dia nyata, tidak tertudung dengan keluput mata sekalipun. Sebab asalnya tak wajib basuh biji mata. Masuk dalam bagai benda yang sebelah batin. Sebab tu kalau kita mandi, kita pejam tu boleh. Dan bibir mulut. Dan bibir mulut. Maka tiada wajib membasuh pada mulut dan mata. Jadi maknanya bibir mulut tu sakat kita tutup, apabila kita tutup mulut tu, sakat mana yang rapat tu, sakat tu yang tiada wajib basuh. Yang zahir tu, yang tu wajib basuh. Apabila kita tutup mulut biasa tu, sakat mana yang rapat, maka sakat tu tak wajib. Maka tiada wajib membasuh mulut. Membasuh pada mulut, jadi tak wajib kita berkumur lah. Dan mata, sebelah dalam bagi mata, sebelah dalam bagi mulut, tak wajib kita basuh, tak wajib menyampaikan air pada ketika kita mandi. Sebab masuk sebelah balik, sebelah batin. Dia pada masa basuh muka, ambil wuduk, pada masa mandi, sebelah mulut tu dikira batin. Sebelah mulut, dalam mulut tu dikirakan batin, sebelah dalam. Tak wajib merataikan air. Tetapi kalau bab puasa, mulut, dalam mulut, dalam kawasan mulut tu, dikira kata zahir lagi. Maknanya kalau masuk benda dalam mulut tu, tidak membatalkan puasa lagi. Kalau dalam bab puasa, maka dalam mulut tu dikira kata zahir. Sebab tu kalau masuk benda dalam mulut tak sampai ke leher, sampai makhraj ha, maka tidak batal puasa lagi. Tapi dalam bab mandi, mulut tu dikira kata batin. Tak wajib merataikan air. Sebab tu tak wajib kita berkumur. Bukan sunat. Dan demikian lagi wajib meratakan segala bulu yang zahirnya dan batinnya. Dan demikian lagi wajib meratakan segala bulu yang ada kat badan, zahirnya, yang zahirnya mana sebelah luar dia dan sebelah batin, mana sebelah, mestilah kulit yang sebelah bawah daripada bulu sana itu, maka wajib merata, sehingga tunjang dia pun wajib meratakan juga. Itu zahir dan batin, walaupun bulu tu dan jikalau tebal sekalipun. Bab mandi mesti kena merata, walaupun kena atas bulu janggut yang tebal sekalipun, mesti meratai sampai ke batin, sampai ke kulit sebelah bawah. Dan membukakan sanggul. Dan ini wajib atas pada merata, yakni demikian lagi wajib membukakan sanggulan rambut. Sanggul rambut. Dan membukakan sanggul. Dia biasanya orang rambut panjang tu dia pusing ke atas. Dia pusing ke atas ni. Lepas tu dia ada selit dengan kayu ke dengan apa ke atas tu untuk nak jadi lekat. Itu sanggul. Dan jalin, dan membukakan sanggul dan jalin rambut. Sanggul tu dia putar jadi pusing macam ular tidur. Itu sanggul. Apa tu, dan jalin. Jalin tu dia masuk kat celah jadi ni masukkan ni, dia buat tiga kalau tali mana tiga tali. Lepas tu ni masukkan ni, tu dia panggil jalin dia. Itu pun wajib membukakan juga supaya
sampai air keseluruhan rambut. Uh, Sekali lagi. Dan membukakan sanggul dan jalin rambut kepala. Tapi kepala tu tak jadi kait lah. Kalau janggut dia panjang sekalipun, kalau dia jalin pun sama. Kena buang juga, kena buka juga. Tapi kata wajib kena bukakan sanggul, membukakan jalin, jikalau tiada sampai air kepada batinnya, batin sanggul dan jalin tadi. Sebab kalau macam tu juga, kalau ikat, kalau dia ikat rambut dengan getah pun sama juga. Sekiranya kalau kemas tu jalinan dia tu kemas, kalau ikatan tu kemas, kalau sanggul tu kemas, menyebabkan air tak boleh sampai, tak boleh merataikan rambut yang disanggul, rambut yang dijalin, rambut yang diikat dengan getah tu, maka wajib kena bukalah. Tetapi kalau tak kemas, kalau sanggulan tu tak kemas, jalinan tu tak kemas, ikatan dengan getah tu tak kemas, kiranya boleh meratakan air dengan tanpa buang, maka tak payah buang. Tak payah kita buka. Itulah. Dan apa dia? Melainkan dengan buka. Jikalau tiada wajib, tiada sampai air kepadanya, kepada sanggul dan jalin itu, melainkan dengan membukakan keduanya sanggul dan jalin. Maksudnya begitulah. Kalau sekiranya kalau kemas sangat tu, air tak meratai, tak boleh meratakan air, maka wajib kena buka. Tapi kalau tak kemas, boleh meratakan air dengan tidak buang, tidak buka, maka tak mengapa. Tak wajib kita bukakan sanggul dan jalinan tu. Tetapi tiada wajib membuka bulu yang tumbuh di dalam mata. Tetapi tiada wajib membasuh bulu yang tumbuh di dalam mata. Bulu yang tumbuh sebelah dalam tu, bukan bulu mata yang tumbuh kat kelupuk mata tu, bukan dia. Jadi dia adalah setengah orang tu barangkalinya ada bulu yang tumbuh daripada sebelah dalam. Maka tidak wajib membasuh. Nah. Dan atau di dalam hidung, atau bulu yang tumbuh dalam hidung. Jikalau nyata zahir sekalipun, dia panjang sampai kat luar sekalipun, maka tak wajib basuh. Sebab dia tumbuh, bukan tumbuh pada zahir badan, bahkan dia tumbuh pada batin badan. Maka dikira kata benda ni benar batin. Maka tak wajib kita basuh. Macam bulu hidung, bulu mata pun begitu juga. Bulu yang tumbuh daripada tunjang dia tu duduk sebelah dalam bagi mata. Bukan bulu yang ada kat kelupuk mata, itu zahir. Macam bulu hidung, lepas tu panjang kat luar, maka tak wajib basuh sebab tunjang dia sebelah dalam, kira kata benda ni benar sebelah dalam. Tak wajib basuh. Dan demikian lagi dimaaf rambut yang tersimpul dengan sendirinya sendiri rambut. Biasanya kalau orang mandi itu, dia tak singkapkan rambutnya, rambut dia tu akan jadi tersimpul dengan sendiri. Maka rambut yang tersimpul tu, satu-satu rambut tu, seorang rambut tu kalau tersimpul, maka kalau kita kira tu, yang sebelah dalam simpulan tu tak meratakan air tu. Tetapi dengan sebab dia tersimpul dengan sendiri, maka tak wajib kita bukakan.
Jadi maknanya air tidak boleh meratai pada rambut yang tersimpul. Jadi seorak rambut tu dia tersimpul. Tersimpul tu dengan sendiri. Jikalau banyak sekalipun. Jikalau banyak simpulannya sekalipun. Kalau banyak sekalipun dimaaf. Tapi syaratnya tersimpul dengan sendiri. Bukan kita menyimpul. Bukan tuan dia menyimpul. Dia tersimpul, rambut tu tersimpul dengan sendiri walaupun banyak sekalipun, maka tak wajib membuka, dimaafkan. Walaupun di situ tidak sampai air sekalipun. Tapi kata tak wajib tu dimaaf tu jikalau sukar membukakan dia. Jikalau sukar, susah payah membukakan dia, membukakan sipul. Jadi maknanya kalau dia syarat gitulah. Kalau banyak pun tak mengapa, dimaaf. Tapi syaratnya simpul tu simpul dengan sendiri, bukan tuan dia menyimpul. Dan susah nak membukakan. Kalau banyak tu kita nak buka satu-satu tu benda kecil. Nak buka satu-satu tu jadi satu kesukaran, maka dimaaf. Dan jikalau ia seorang simpulkan dia kan rambut. Tadi kata sendiri, ni kalau tuan dia menyimpul macam mana? Dan jikalau ia simpulkan dia kan rambut, itu pun dimaaf juga. Kalau dia sendiri itu menyimpul, bukan kalau tuan dia tu menyimpul, maka dimaaf. Tapi syarat nak maaf tu masalah tu dia menyimpul jika sedikit pada huruf. Kalau sedikit. Begitu. Kalau tak banyak lah. Nak tahu di mana dia puas-puas tak rambut dia panjang, dia duduk saja-saja tu dia simpul rambut dia. Tapi apabila nak mandi tu kalau sedikit pada huruf maka tak payah membukalah, dia maaf. Jadi maknanya kalau rambut tu tersimpul dengan sendiri, walaupun banyak sekalipun, maka dimaaf sekiranya kalau kesukaran untuk nak membuka. Tapi kalau orang tu dia menyimpulkan rambut dia, maka dimaaf juga. Tapi syaratnya kena ialah sikit, jangan banyak. Kalau banyak tak dimaaf. Kalau banyak tu tak dimaaf. Atau rambut yang lekat setengah dengan setengah, atau rambut yang berlekat. Berlekat dengan sendiri dia lah. Setengah dengan setengah. Rambut tu jadi terlekat setengah dengan setengah. Bahasa Arab dia katanya yang dinamakan, ini dipanggil bahasa Arab katanya tubu'. Maka itu tak mengapa juga, tak sampai air pada tepat lekat setengah dengan setengah tu, tak mengapa juga. Jika sukar membukakan dia akan lekat tadi. Dimaaf juga, itu dimaaf. Dan tiada wajib digantikan dengan tayamum. Kalau masuk dalam kata maaf, tak wajib digantikan dengan tayamum. Tak wajib diganti tempat yang tak boleh meratai air itulah. Sekiranya kalau tadi masalah katanya dia simpulkan rambut dia keseluruhan kepala tu, dia simpulkan rambut dia ke semua. Lepas tu tak kuasa nak membukakan simpulan rambut dia. Maka dengan sebab banyak pada huruf tidak dimaaf. Maka apabila dia mandi, maka tempat dalam lingkungan simpulan tu, maka air tidak meratai. Maka wajib digantikan tempat yang tidak meratai air itu dengan tayamum. Tidak wajib menggantikan tempat yang tidak sampai air itu dengan tayamum.
Jadi macam masalah dulunya apabila ada kat tangan tu balutan dengan sebab luka masalah, maka tempat balutan tu air tak boleh menyampaikan air, maka digantikan dengan tayamum. Maka di sini pun demikian juga. Pada masalah anggota-anggota mandi itu sekiranya kalau kesukaran tak boleh nak merataikan air, dengan sebab seperti masalah tadi rambut tu dia menyipul sehingga jadi banyak sipulan, maka tak kuasa dia nak membukakan, maka tak dimaaf, di situ tak dapat nak merata, maka wajib gantikan tempat yang tak rata itu dengan tayamum. Begitu juga masalah apabila ada kat badan dia tu di mana-mana saja, kat badan dia tu ada balutan ke, ada tapal ubat ke masalah, sekiranya tak boleh nak buang, maka wajib digantikan dengan tayamum tempat yang tak boleh membasuhkan dengan air. Begitulah. Seperti maklum daripada bab wuduk sana. Dan demikian lagi wajib menghilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulitnya. Dan demikian lagi wajib, maknanya mesti dibuat, menghilangkan tiap-tiap yang menegah, yang menghalangkan sampai air kepada kulitnya, kulit seorang. Apa dia benda tu? Seperti umpama ubat. Ubat-ubatan tu dia, kalau orang dulu dia guna ubat-ubat, daun-daun kayu ke masalah, dia capur dengan kapur putih masalah, dia tapal kat kulit dia, maka itu sekiranya kalau menegahkan sampai air, maka wajib membuang. Atau getah, atau getah, nisbah bagi biasanya orang menoreh lah. Orang yang menoreh biasa nak ada lekat getah. Dan atau kapur, atau lilin, atau tanah, atau lemak yang tebal, atau duri. Duri yang lekat kat badan tu, yang tercocok kat badan tu mesti dibuangkan juga. Sebab dia menegahkan sampai air kat kulit, kat lubang dia. Atau taik kuku, yang taik kuku ni maknanya yang hitam-hitam kat celah kuku. Yang hitam-hitam kat celah kuku. Maka semua tu sekiranya kalau dia tu menegahkan sampai air kepada sebelah bawahnya, maka wajib dibuangkan. Seperti yang hitam-hitam kat celah kuku tu dia panggil taik kuku. Maka sekiranya kalau banyak, kalau tebal menegahkan air sampai ke kat celah kuku tu, maka wajib kena buanglah. Tapi kalau sedikit saja, kalau tak buang boleh menyampaikan air kepada sebelah bawahnya, maka itu tak mengapa, tak buang pun boleh. Janji maknanya jangan ada benda yang menegahkan sampai air kepada kulit. Kalau tak sampai malaikat kena buang, maka mesti dibuangkan, mesti dihilangkan. Seperti barang yang tersebut dulu pada wuduk. Begitu. Kerana junub itu melekapi pada segala kulit. Memanglah. Maka semana-mana benda yang ada kat badan kita, mana-mana juzuk daripada badan, maka sekiranya kalau menegahkan sampai air, kena buang ke semua. Tapi kalau buat bab wuduk tu, jangan bagi ada kat muka, kat tangan, kat kaki yang wajib basuh di situ. Kalau ada kat dada, ada lilin, ada getah kat dada, tak mengapalah kalau bab wuduk. Tapi mandi ni seluruh badan, maka jangan ada walaupun di mana tempat daripada badan sekalipun. Kerana junub itu, ini mani junub. Itu melekapi pada segala kulit. Maka mana-mana tempat daripada kulit melekapi segala kulit dan bulu sekaliannya. Maka jangan ada kat rambut, kat bulu, kat mana sekalipun pada zahir badan, jangan bagi ada. Sebab kesemuanya kita akan meratakan air kesemuanya.
Maka kerana inilah sunat orang junub itu jangan menghilangkan satu suku daripada tubuhnya hingga dia mandi. Hingga ia mandi. Maka kerana inilah sunat. Maka kerana inilah, kerana melekapi junub itu pada segala kulit dan bulu pada zahir badan. Maka kerana inilah, kerana melekapi junub itu pada segala kulit dan bulu pada zahir badan. Sunat orang yang junub. Orang yang berjunub tu sunat apa? Jangan sunat orang junub, begitu juga sunat bagi orang yang kedatangan haid belum pada dia nak mandi. Sunat bagi orang yang junub belum pada dia mandi. Sunat bagi orang yang kedatangan haid dan nifas belum pada dia nak mandi. Sunat apa? Jangan menghilangkan satu suku daripada tubuhnya, yakni daripada badannya. Seperti sunat jangan potong lagi kukunya. Sunat jangan potong lagi rambut dia. Sunat jangan cabut lagi rambut dia. Supaya boleh kita menyuci keseluruhnya. Dan jangan menghilangkan satu suku daripada tubuhnya hingga ia seorang tu mandi dahulu. Kalau nak potong kuku tu tunggu mandi dululah. Kalau nak buang kuku, biasanya potong kuku tu lah. Artinya nak buang mana-mana sekalipun, kalau ada kulit yang tebal, kalau dia nak buang kulit tu masalah, maka tunggu mandi dulu. Kerana ketika kalau dia berjunub, belum mandi, dia ada potong kuku. Maka kat kuku yang dia potong tu ada junub juga. Ada junub juga. Kerana melekapi suku itu junub pula juga. Sebab apabila dia berjunub, ketika dia berjunub tu kuku dia panjang. Maka kuku yang panjang tu ada melekapi hukum junub juga pada hujung kuku dia tu. Maka sekiranya kalau dia potongkan kuku sebelum pada mandi, maknanya apabila dia mandi, kuku tu dah dibuang. Kuku yang dia potong tadi tu dah dibuang, dia tidak mandi sekali dengan kuku itu, maka jadi katanya kuku yang dia buang tu tidak diakadkan janabah daripada kuku itu. Kerana melekapi suku itu junub pula, maka apabila kita hilangkan dia, tu dia kata, maka apabila kita hilangkan dia, kita potong dia, suku tadi, dahulu daripada akad hadasnya, yakni junub dia, sebelum pada kita mandi, belum pada kita akad hadasnya, maka menuntut kita menyucikan dia pada hari kiamat. Maka pada hari kiamat esok, apabila dibangkit, dihidupkan balik kita tu, dia segala suku-suku badan kita datang bersambung dengan kita kesemuanya. Maka sekiranya kalau kita tidak menghilangkan janabah daripada dia, dia akan tuntut kepada kita pada hari kiamat, tuntut untuk kita menyucikan dia. Maka nak menyuci macam mana, nak ambil air kat mana di sana? Gitu. Sebab tu sunatnya, jangan potong lagi lah, lebih laginya kuku. Kalau dia berjunub, kalau dia kedatangan haid, maka sementara nak mandi, sementara nak putus darah haid, sementara dia nak mandi tu, kalau tidak terasa menyakiti, kalau tidak ada terasa kesusahan, tak selesa sangat kuku panjang tu, maka lebih baiknya jangan buang lagi. Jangan potong lagi kuku, kita tunggu mandi dulu. Begitulah. Supaya katanya apabila berjunub, maka setiap-tiap juzuk, walaupun kuku, walaupun rambut sekalipun, ada hukum janabah pada seluruhnya. Maka kalau kita potong belum pada mandi, maknanya dia tu yang terpotong tu tidak
tidak disucikan daripada janabah. Maka di akhirat esok benda tu akan cari kita, akan datang kepada kita, dia tutup kita menyucikan dia. Seperti kata Imam Ghazali rahimahullah. Lepas tu masalah di sini nanti saya ulang balik. Masalah menuntut masalah sunat jangan buang sebelum pada mandi. Lepas tu masalah katanya benda itu akan datang kepada ampunnya pada hari kiamat dan menuntut oleh benda itu akan ampunnya pada menyucikan. Sebagaimana kata Imam Ghazali. Maka nanti saya ulang balik. Lebih jelas. Tetapi tiada wajib ia berkumur-kumur dan memasuk air ke hidung. Tak wajiblah. Berkumur tu tak wajib, memasuk air ke hidung tu pun tak wajib. Sebab berkumur ni masuk air ke dalam mulut. Mulut tu bukan masuk dalam bahagian anggota batin. Tak wajib basuh. Dalam bab mandi, pada bab wuduk, masuk dalam batin. Seperti kata tadi. Tapi kalau puasa, masuk dalam zahir. Dan memasuk air ke hidung pun tak sunat. Tak wajib juga. Hanya sunat kedua-duanya. Sunat tu memanglah. Sunat tu memang sunat, tetapi wajib tu tidak. Sebab kalau wajib maknanya dia zahir. Masuk dalam kawasan zahir, maka ini bukan. Kerana mengeluarkan kaul, hanya sunat keduanya berkumur dan memasuk air ke hidung. Kenapa sunat? Kenapa sunat berkumur? Kenapa sunat memasuk air ke hidung? Kerana mengeluarkan kaul yang mengatakan wajib. Maknanya supaya nak lepas daripada setengah ulama dia mengatakan wajib. Wajib berkumur, wajib memasuk air ke hidung. Masuk air ke hidung, apa dia kita panggil? Bahasa Arab, apa dia? Istinsyak. Istinsyak. Maka setengah ulama tu dia kata wajib. Berkumur ketika mandi tu wajib. Masuk air ke hidung tu setengah ulama lain daripada mazhab kita lah. Lain daripada mazhab kita Syafi'i, ada setengah mazhabnya, setengah kaul ulamanya kata wajib berkumur ketika mandi, mandi wajib, wajib masuk air ke hidung ketika mandi wajib. Maka kalau kita kalau kita berkumur, kalau kita memasuk air ke hidung, kalau kita berkumur, kalau kita memasuk air ke hidung, maka yang mengatakan wajib itu, maka ia hukum katanya wuduk mandi kita sah. Tetapi kalau kita tak berkumur, kalau kita mandi kita tak berkumur, kalau kita mandi kita tidak masuk air ke hidung, maka kalau kita tanya kalau kita tanya dia, dia kata tidak sah mandi kita. Jadi itu mana katanya mengeluarkan kaul yang mengatakan wajib. Jadi maknanya kalau kita berkumur tu lepas daripada orang kata wajib. Tapi kalau kita mandi, kita tak berkumur, orang yang mengatakan wajib, dia menghukum katanya wuduk kita, mandi kita tidak sah. Untuk nak jadi keseluruhan ulama, nak jadi ke semua ulama mazhab mana-mana sekalipun menghukum kata mandi kita tu sah, mana kita meraihkan khilaf ke semua. Sebab kaedahnya al-khuruju minal khilafi mustahabun. Al-khuruju minal khilafi, tu al-khuruj mengeluarkan. Al-khuruju minal khilaf, mana keluar daripada khilaf tu mustahabun. Apa maksud dengan kata khuruj minal khilaf mustahabun? Keluar daripada khilaf tu disunatkan. Mana kita buatkan benda, kita meraihkan khilaf. Walaupun dalam mazhab kita tak wajib, tetapi setengah mazhab tu dia mewajibkan, maka kita buatlah. Kita meraihkan khilaf. Kita meraihkan khilaf. Walaupun di dalam mazhab kita tak wajib. Tetapi dalam mazhab lain tu wajib.
maka kita buat juga. Supaya dalam mazhab kita pun sah ibadat kita, dalam mazhab dia pun sah ibadat kita. Sebab tu tengok, contohnya kita kalau dalam mazhab Syafi'i ni kita kita sapuh kepala sekadar satu juzuk sedikit pun dah memadai. Walaupun letak saja dengan hujung jari pun dah memadai. Tapi kalau tanya mazhab Hanafi, kalau tanya mazhab Maliki, mazhab Hambali, dia kata tidak sah, yang kita sapuh sedikit saja kat kepala. Dia kata tidak sah, tapi kalau mengikut Syafi'i, dia kata sah. Kalau tanya ulama-ulama mazhab lain, dia kata tidak sah. Maka jadi maknanya wuduk kita yang kali itunya ada orang kata sah, ada yang kata tidak sah. Maka nak buat macam mana nak bagi kata kesemua ulama kata sah wuduk kita? Syafi'i pun kata sah, Hanafi pun kata sah, Maliki pun kata sah, Hambali pun kata sah. Nak buat macam mana? Kita sapuh seluruh kepala. Apabila kita sapuh seluruh kepala, lepas kita daripada khilaf. Lepas kita daripada khilaf. Jadi mana khilaf pada sah ke tidak sah wuduk kita ni lah. Begitu. Jadi maknanya kalau kita sapuh sedikit saja kat kepala, ada orang kata sah, mazhab Syafi'i. Ada kata tidak sah, mazhab lain-lain lagi. Jadi maknanya ulama ada khilaf pada wuduk kita sah ke tidak. Wuduk kita yang sapuh sedikit kat kepala tu ada khilaf ulama pada sah ke tidak sah. Kalau mengikut Syafi'i kata sah, kalau mengikut mazhab lain tidak sah. Maka yang kalau begitu kita rasa tak puas hati lah. Maka nak bagi puas hatinya kita sapuh seluruh kepala. Tanyalah mazhab mana-mana, ikutlah mazhab mana-mana, kita wuduk kita tu, ibadat wuduk kita tu sah ke semua. Begitu. Sebab tu jadi katanya hukumnya mera'ikan khilaf atau mengeluarkan daripada khilaf tu disunatkan. Jadi mana-mananya ikutlah, kita ingat begitu. Jadi mana-mana benda, mana-mana perkara yang di dalam mazhab kita sunat. Lepas tu tilik kepada mazhab lain tu wajib. Maka benda tu sunat. Sunat kita buat kerana supaya nak lepas daripada khilaf. Adapun sunat mandi. Adapun sunat mandi, ini perkara-perkara yang disunat melakukan ketika kita mandi. Perkara-perkara yang disunatkan kita melakukan pada masa kita mandi itu ada beberapa perkara. Dia katanya itu mengucap bismillah pada awalnya. Kita mengucap bismillah pada awalnya, awal mandi. Bismillah sakat tu pun dah memadai sekurang-kurangnya, tapi nak ambil sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim. Disertakan dengan niat. Bismillah tu berserta dengan niat di dalam hati. Bismillah tu kemudian daripada melafaz dengan lidah, lafaz niat. Jadi kita berlafaz dululah, kita kata nawaitu ghuslal janabah, nawaitu raf'al hadasil akbar. Kita kata dengan mulut dulu. Selepas pada kita kata dengan mulut, sambilan kita tuang, sambilan kita bismillah, sambilan tu kita niat di dalam hati. Jadi pada masa tu kita tuangkan air, bagi air kena ke awal badan kita, kita bismillah, kita ada niat pada masa itu. Dan yang akmalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang akmalnya. Itu yang akmalnya. Sebut Ar-Rahman, sebut Ar-Rahim lagi lah. Tapi sekurang-kurangnya Bismillah saja pun dah cukup. Begitu. Dan jikalau orang junub atau haid sekalipun, ini disunat baca Bismillah
Walaupun dia ni orang berjunub sekalipun, walaupun dia ni orang yang datang yang nak mandi haid dan nifas sekalipun, walaupun dia ni orang yang berjunub nak mandi junub lah dia sekarang, atau dia ni orang yang yang haid dan nifas sekalipun, sunat juga baca bismillah. Gitulah. Sunat baca bismillah. Tapi ketika baca tu jangan ingat baca Quran lah. Ketika baca tu jangan ingat kata ni kita baca Quran. Kita tanya sekali lagi tak sempat nak baca. Itulah. Tapi jangan ingat kata baca Quran lah, kita ingat berzikir. Kita ingat berzikir. Jadi maknanya tertib dianya ialah kita baca lafaz niat dulu. Nawaitu dulu. Kita kata nawaitu hingga akhir. Kemudian sambilan kita tuang, sambilan kita bismillah. Dalam masa kita tuang, kita bismillah. Lepas tu apabila datang air kena kepada awal badan tu, masa tu dah kita niat. Begitu. Tetapi kalau kita mandi, kalau kita mandi pada tandas, yang tandas tempat qada hajat, maka tak boleh kita nak sebut, nak baca bismillah, nak berzikir, tak boleh pada tempat tandas. Kalau dalam tandas tu tak boleh kita nak baca bismillah, maka tak boleh tu, maka jangan baca dengan mulut. Jangan baca dengan mulut, kita baca bismillah di dalam hati. Tapi belum pada nak niat lah. Kita baca bismillah di dalam hati. Jadi kaedahnya apabila tempat tu sama juga kalau kita ambil wuduk di dalam tandas, tempat qada hajat, bukan ambil wuduk pada tempat maudhu', tempat yang disedia untuk ambil wuduk, itu tak mengapa. Sebab tak panggil kata tandas. Tapi kalau ambil wuduk sudah qada hajat, terus nak ambil wuduk kat tandas, maka tak sunat kita baca dengan mulut akan bismillah. Hanya sunat kita melakukan bismillah di dalam hati. Mana baca dalam hati. Baca dalam hati jadi masuk dalam berzikir dalam hati. Begitulah kalau mandi pun sama. Jadi sebab zikir ni ada kedua, zikir dengan mulut, zikir dengan hati. Maka dengan hati pun dikatakan zikir juga. Sebab tu ucapan tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka itu zikir. Maka kalau tak nak zikir dengan mulut pun boleh berzikir dengan hati. Jadi diberi pilih sebagaimana sebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkar tu, masalah zikir tu boleh kita berzikir dengan mulut, boleh kita berzikir dengan hati. Mana baca dalam hati lah. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hati tu boleh kita nak baca begitu. Tetapi yang afdalnya, kalau kita berzikir tu, kalau tidak ada halangan dengan tempat yang tak sesuai tu, maka kita berzikir dengan mulut dan dengan hati berserta. Mulut pun kata la ilaha illallah masalah, hati kita pun kata sama. Ingat kepada mana dia. Maka sekiranya kalau macam dalam tandas, maka kita tak boleh nak kata dengan mulut, maka sunat kita baca dalam hati. Sebab dia tandas tu kira kata tandas. Kira katanya tandas tempat qada hajat, bentuk mana-mana sekalipun. Kira katanya tempat qada hajat. Walaupun comel sekalipun, kira katanya tempat tu tempat qada hajat tak sesuai untuk kita berzikir. Rupa macam mana sekalipun, bentuk mana sekalipun, sekira kata di situ tempat qada hajat, maka tak boleh. Kalau tak jelas, minta tanya sekali lagi selepas pada berdoa.
Itu maknanya, dan jikalau orang berjunub atau haid sekalipun, maka sunat baca bismillah. Tapi jangan ingat baca bismillah tu, jangan ingat ayat Quran lah, kita ingat berzikir. Maka berzikir tak dihalangkan, tak ditegah bagi orang berjunub. Baca Quran tu tak boleh lah. Kalau ingat berzikir, tapi sini bismillah, kita ingat berzikir, tapi setengah-setengah tu dia jadi doa, dia tak jadi berzikir. Seperti kita berjunub, lepas tu kita nak naik kereta masalan, kita bacalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza tu. Maka kita ingat kata benda yang kita baca tu doa. Jangan ingat benda yang kita baca tu ayat Quran. Ingat katanya subhanalladzi, ini doa kenderaan. Kita baca doa. Tapi bismillah ni bukan doa, dia panggil zikir. Kita tengok benda lah di situ. Kosak zikir, kalau jenis bismillah begini, zikir kalau kata subhanalladzi sakhkhara lana hadza tu, itu kita ingat kata jadi doa. Jadi kita baca doa, bukan kita baca Quran. Seperti kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Ketika lepas solat tu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kita ingat kata kita baca doa, padahal perkataan tu asal disebut dalam Quran. Ayat Quran. Tapi kita baca selepas pada kita solat tu tak perasan pun katanya ini ayat Quran. Itu ingat kata baca apa? Kalau orang tanya kau baca apa tadi Rabbana atina, saya baca doa, bukan saya baca Quran. Begitu. Dan demikian lagi sunat menghilangkan cemar-cemar dan najis dahulu daripada mandinya. Kita akhir di situ. Dan demikian lagi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستدعون كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baba, assalamualaikum. Baba, assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Baba, assalamualaikum. Soalan tadi, Pak. Ya. Soalan yang air dalam ambil wuduk dalam tandas tu. Sekarang ni tandas dekat Malaysia ni dia sekali dengan bol tandas tu kan. Ya. Kemudian ada sedikit bahagian tu untuk ambil wuduk. Jadi kalau kita ambil yang sedikit bahagian tu bukan dekat dengan dekat jamban tu, boleh ke kita baca bismillah, Pak? Dia kira kata macam jadi satu bilik tu kira kata satu tempat. Mereka jadi ada buat dinding tu jadi berasingan. Okey. Kalau jadi tak ada sekatan jadi satu bilik, maknanya dia jadi satu tempat. Maka sunat kita baca dalam hati ya, Pak ya. Ya. Okey, Pak. Terima kasih. Ya, sama. Baba, ada setengah ustaz mengatakan tandas-tandas lama dia lubang ni kosong. Jadi tempat orang kata jin bertendang lah, tempat najis tu kan. Tapi tandas moden ni Baba, dia dah bersih dan dia dah ada penutup dia sendiri. Jadi penutup dia tu boleh dianggap sebagai macam pintu bilik lah juga. Komen? Dia masalahnya kita kena faham dulu tempat qada hajat. Maksud dengan tandas tu ialah tempat qada hajat. Lepas tu kalau zaman dulu tu dia qada hajat kat padang saja. Satu dunia. Dia qada hajat kat padang dulu, dia tidak jadi bilik. Dia nak qada hajat, kalau orang Arab tu dia pergi kat padang pasir tu, dia qada hajat. Maka kawasan dia qada hajat tu walaupun tak jadi bilik, itu kawasan tempat dia qada hajat. Nak ambil wuduk di situ tak boleh baca bismillah. Tempat yang dia qada hajat walaupun tak jadi bilik sekalipun.
Walaupun tak jadi bilik sekalipun, tempat yang dia duduk qada hajat dikira kata tempat qada hajat. Jadi dia salah faham sekarang ni apabila tempat qada hajat orang terjemuh kata tandas. Salahnya. Tetapi bukan maksud di tandas, tempat yang kita duduk qada hajat, kawasan dia. Berbilik ke, tak berbilik ke, kosong ke, sekiranya kalau kita qada hajat di mana, contohnya kat tengah padang, kita qada hajat kat tengah padang, maka tempat kita duduk, kawasan sekeliling lebih kurang kita duduk tu, di situlah katanya tempat qada hajat. Maka nak ambil wuduk di situ, tak boleh kita nak baca bismillah. Kita kalau kita hundur ke belakang sedikit bagi lepas pada kawasan tu boleh. Itu dia barangkalinya ada setengah tu dia salah faham, katanya tempat qada hajat dengan tandas tu je lain. Tak jadi bilik pun jadi kira katanya tempat qada hajat. Terima kasih. Itulah kita kira katanya tempat qada hajat. Bukan maksud kata tempat qada hajat lubang yang kita duduk tu, bukan. Itu saja. Memanglah tanda sekarang tu apabila tempat qada hajat tu sudah qada hajat kita tutup kan. Kita tutup. Lepas tu kalau dalam bilik tempat qada hajat, kalau kita nak ambil wuduk pun, kalau kita buka pintu pun jadi tempat qada hajat lagi. Tempat kita duduk kalau kita tutup pun di situ tempat qada hajat. Dia tak hilang nama dia. Lepas tu kalau kita buka pintu, kita tutup itu pun tempat qada hajat juga. Itulah. Jadi tak ada beza di antara buka pintu, tutup itu, tak ada beza. Alhamdulillah. Jelas Baba. Terima kasih. Jelas Yes. lah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Baba. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baba. Sama-sama.